Hai semua, Assalamualaikum. Kisah aku pada kali ini, aku nak cerita pengalaman aku sendiri bersama 3 orang sahabat aku yang bernama Ape, Zuhri, dan Rafiq. Waktu kita orang berkemah di sebuah kawasan air terjun di utara tanah air. Kawasan perkemahan kami tu boleh dikatakan agak terkenal dan selalunya akan penuh bila tiba musim cuti sekolah. Pada hari pertama kami berkemah di situ, apa yang kami rancang awalnya berjalan dengan lancar, termasuk aktiviti mandi air terjun, BBQ, dan juga memancing. Tapi, bila dah malam tu, kami dah rasa bosan. Jadi, si Zuhri ni cadangkan untuk kami buat aktiviti eksplorasi hutan di sekitar kawasan perkemahan kami tu. Aktiviti tu kami mulakan di kawasan air terjun yang dikelilingi oleh hutan dan dusun buah-buahan milik penduduk kampung kat situ. Dan malam tu, kami mulakan perjalanan dalam jam 12 malam dan kami bergerak menghala ke kawasan dusun tu. Perjalanan kami waktu tu diketuai oleh Zuhri yang paling tinggi dan tegap dan diekori oleh aku, Ape, dan diakhiri oleh Rafiq. Sepanjang perjalanan kami tu, suasana memang sunyi dan sejuk pula tu. Dan setelah hampir 30 minit kami berjalan, kami pun tiba di kawasan kaki bukit. Kami pun berehat di situ dan mula bagikan tugas untuk nyalakan api. Kami ni berpecahlah kepada 2 kumpulan setelah si Zuhri dan Apek ni pergi mengumpul kayu api. Manakala aku dan Rafiq akan cari tapak yang sesuai untuk sediakan tempat-tempat tu. Waktu aku dan Rafiq tinjau kawasan sekitar, kami dapat hidup satu bauan yang amat wangi, macam bauan bunga hutan. Dan kami pun usaha cari punca bau tu. Kami ni pun dah rasa macam lain, sebab kalau bau wangi ni secara tiba-tiba datang, selalunya menandakan kehadiran makhluk halus. Tak lama lepas tu, tiba-tiba kami dengar suara Zuhri dan Apek panggil kami ke kaki bukit. Kami pun lupakan hasad kami tu dan terus pergi ke kaki bukit tu untuk jumpa Apek dan Zuhri. Dan kami tengok diorang ada bawa 2 biji durian yang sebesar bola rugby. Diorang jumpa buah tu waktu tengah cari kayu api. Dan waktu tu kami pun fikir, kalau ada buah durian kat situ, mesti ada penjaga kat situ atau tuan pokok durian tu. Dan berkemungkinan ada pondok menunggu yang dimiliki oleh tuan punya dusun. Kami pun ambil keputusan untuk pergi pondok tu supaya kami dapat berehat dan tak perlu lagi susah-susah untuk pasang unggun api. Setibanya kami di sebuah kawasan, secara tidak semena-mena, bulu roma tengkuk aku terasa merembang. Macam ada sesuatu yang buatkan aku rasa seram sejuk. Dengan tiba-tiba, si Zuhri ni menjerit. Terkejut dia bila dia tengok ada satu lembaga melintas sepantas kilat di hadapan kami. Belum sempat si Zuhri ni bersuara, kami berhenti tiba-tiba. Suluhan lampu Rafi yang menghala di bahagian konopi pohon. Di situ, kami tengok dengan jelas ada sesuatu di atas pokok. Makhluk yang sukar untuk kami lupakan dengan rupa yang sangat mengerikan. Tengok, dia macam sedang menjamah sesuatu. Macam ada ketulan daging yang dirobek dengan giginya tu. Lepas tu ditambah pula mulutnya yang berlumuran darah. Makhluk tu mencangkung di atas dahan dengan rambutnya yang panjang. Kulit wajahnya tu berwarna hitam kemerahan dan terdapat lubang-lubang yang keluarkan lendir kekuningan, menitik hingga ke dagu dia. Kami yang tengok ni pun dah lah rasa takut. Lepas tu mual lagi tengok muka dia. Dan tiba-tiba makhluk tu berhenti menjamah. Dia menunduk dan memandang ke bawah, di mana kami berempat ni masih terkaku dalam keadaan cemas. Makhluk tu kemudiannya pandang kami
dengan pandangan yang tajam dan terus menjerit dengan satu jeritan yang cukup nyaring. Bergema di kawasan tu. Pergerakannya tu seolah-olah dia cuba nak turun. Kami apalagi? Kami berlari sekuat hati ke arah pondok yang tak jauh dari kawasan tu. Dan lepas tu, semakin dia dekat dengan kami dah dengar dengan jelas bunyi nafasnya tu. Walaupun waktu tu kami dalam ketakutan, kami terus je lari. Tak fikir apa dah, yang penting lari. Tak lama lepas tu, kami masuk kawasan terang yang ada cahaya pelita. Bunyi nafas makhluk tu pun terus hilang macam tuja. Dan keadaan kami waktu tu kembali tenang. Dan alhamdulillah, kami dapat keluar dari kawasan tu dengan bantuan orang kampung. Sedikit nasihat kepada semua yang mendengar, terutama bagi yang suka aktiviti melibatkan hutan, sentiasalah berhati-hati dan jaga adab waktu di tempat orang, terutama sekali di dalam hutan. Sebab setiap kawasan ini ada sejarah tersendiri yang perlu kita hormati dan diambil perhatian. Okeylah, sampai sini je cerita aku. Kalau ceritanya agak tergantung, aku minta maaf. Tapi, aku harap korang suka dengan cerita aku ni. Okeylah, bye semua. Selamat sejahtera kepada semua pendengar FS. Hari ini, aku tegar hati nak kongsi pengalaman seram aku. Baru kali ini, aku dapat kongsi pengalaman aku. Selalunya, aku akan dengar cerita korang je. Kali ini, biar aku pula yang kongsi cerita aku. Kejadian seram ni berlaku dekat kawan baik aku. Nama dia Nia. Dan kejadian ni berlaku pada hujung tahun 2021. Waktu cuti hujung minggu, ditambah lagi dengan cuti tahunan, yang mana si Nia ni rancang untuk balik ke kampung di kota Marudu. Lalu jalan ke Ningau, Tambunan, Ranau dan Marak Parak. Waktu lalu satu bukit, dalam perjalanan tu, dia perasan ada sebuah rumah papan, fashion lama punya, di atas bukit yang dia tidak perasan wujud selama dia lalu jalan tu. Rumah tu merupakan satu-satunya rumah yang ada di kawasan tu. Tiada perkampungan atau perumahan lain di sekitarnya. Tapi si Nian ni tidak layan fikirannya tu, dan dia cuma anggap mungkin dia tak perhatikan persekitaran di kawasan tu. Yalah, mana lagi mau tengok-tengok sekeliling sebab fokus memandu je. Dipendekkan cerita, setelah tiba di kampung, Nia pun terus sibuk dengan aktiviti bersama keluarga. Sehinggalah tiba masa balik semula ke Keningau. Pada hari itu, cuaca agak mendung dan pada masa yang sama, Nia terpaksa hantar sepupu dia balik ke Kudat dari kota Marudu yang ambil masa lebih sejam macam tu. Bermakna, perjalanan ulang-alik akan ambil masa 2 jam lebih. Lepas dia hantar sepupu dia, Nia pun balik ke Keningau pada hari itu juga, sebab esoknya dia kena bekerja. Untuk ke Keningau, ada 2 pilihan jalan yang Nia boleh lalu, iaitu dari Kudat menuju kota Belut dan seterusnya akan lalu kota Kinabalu. Ataupun Nia boleh balik semula ke kota Marudu dan lalu jalan Marak Parak, Ranau, Tambunan dan Keningau, yang mana perjalanan akan memakan masa lebih kurang 4 jam atau 5 jam macam tu. Ikut keadaan cuaca jugalah. Tapi si Nia ni lebih suka ikut jalan Marak Parak sebab tidak sesak dan lancar perjalanan. Lagipun Nia ni sebenarnya takut untuk pandu di kawasan bandar macam kota Kinabalu sebab trauma dengan kemalangan dan garisan-garisan jalan yang agak mengelirukan. Pada jam 4.30 petang, Nia dah berada di jalan Marak Parak. Pada masa tu, hujan dah turun. Sedang Nia memandu, tiba-tiba dia perasan di belakang kereta dia ada sebuah kereta
yang sangat hampir di belakang keretanya tuh. Pada mulanya, Nia tak mau ambil tahu. Tapi lama-kelamaan, Nia mulai sadar yang kereta tuh adalah sebuah kereta kancil berlampu 4 segi dan berwarna kelabu gelap. Nia pun rasa pelik lah. Kenapa si kancil tuh tak potong jak kereta dia, sedangkan highway tuh ada 2 lorong. Terfikir juga si Nia nih, ada hantu kah siang-siang macam nih. Nia mulai rasa tidak sedap hati. Disebabkan perasaan takut tuh, si Nia nih tekan minyak untuk bergerak laju, tinggalkan si kancil tuh. Tanpa diduga, sang kancil tuh tiba-tiba muncul bergerak bersebelahan dengan kereta Nia. Nia nih, dia tidak terfikir pun tentang hantu-hantu macam tuh. Yang Nia takut, ada orang niat jahat dengan dia. Dalam keadaan takut dan kelang kabut tuh, Nia pun palingkan kepala dia untuk tengok siapa yang memandu kereta kancil tuh. Sekali pandang, rupanya tiada pemandu. Nia masih tidak percaya apa yang dia tengok, sebab mungkin dia salah nampak. Dia palingkan lagi kepala dia untuk kedua kalinya. Sah, memang tiada pemandu. Apalagi bertambah-tambahlah ketakutan Nia nih. Untuk ketiga kalinya, si Nia nih menoleh semula untuk tengok kereta kancil tuh. Bila dia tengok, kenderaan tuh tiba-tiba hilang. Tapi dengan kesamaran cermin hadapan, naluri si Nia nih suruh dia berhenti. Nia cepat-cepat tekan brek. Rupanya Nia hampir jatuh ke dalam gaung. Sebab masa tuh Nia berusaha lari dari kancil tuh. Si Nia ni pun pelik lah, kemana kancil tuh? Kalau diikutkan, jalan tuh memang highway. Kalau mau masuk simpang kiri atau kanan, memang tidak boleh. Di kawasan jalan tuh memang tiada perkampungan atau perumahan. Tapi Nia perasan kawasan tuh merupakan bukit yang dia lalu, yang mana terletaknya sebuah rumah papan fashion lama tuh, yang dia perasan waktu balik ke kampung tempoh hari. Tapi pada hari kejadian tuh, dia tidak nampak rumah tuh di sana. Kejadian pada hari itu dan kewujudan rumah papan tuh masih menjadi tanda tanya untuk Nia, yang baginya adalah suatu yang susah untuk dijelaskan. Mungkin juga semua tuh permainan jiwa atau permainan minda, ditambah lagi dengan cuaca yang kurang baik pada waktu itu. Dan yang pasti, Nia ambil masa untuk pulihkan perasaan takutnya, untuk lalu jalan Marak-Parak tuh. Untuk pengetahuan pendengar, jalan Marak-Parak nih memang sangat terkenal dengan keseraman dan tidak kurang juga kejadian yang meragut nyawa. Jadi, hati-hati kalau lalu jalan nih. Bukan jalan tuja, di mana jalan pun ada bahayanya. Cuma kita yang perlu hati-hati dan jaga diri sendiri. Oke lah, sekian saja cerita daripada aku. Maaf kalau cerita ini agak membosankan atau kurang untuk korang faham. Tapi ini adalah kisah benar yang terjadi dekat kawan baik aku. Sampai jumpa nanti di cerita yang seterusnya.